Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para sahabat semua. Terima kasih kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam siaran podcast kita pada kali ini. Alhamdulillah, saya baru saja balik daripada sekolah mengambil anak. Walaupun kami di island ini berada di dalam lockdown level kelima, iaitu level yang paling ketat. Dah masuk minggu yang keberapa saya pun dah tak ingat. Tapi kerajaan mengambil keputusan untuk mengekalkan sekolah beroperasi. Dan saya fikir ianya bagus untuk kesejahteraan budak-budak ni lah. Kerana pembelajaran di atas talian untuk satu tempoh masa yang terlalu panjang itu amat sukar dan rumit. Jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Walau bagaimanapun, macam biasa bila ambil anak daripada sekolah ni, saya akan tanya budak-budak ni soalan-soalan dalam bentuk perbualan. Apa yang menarik, apa yang berlaku di sekolah, apa yang belajar kat sekolah, dan saya ada berkongsi tentang hal ini dalam membincangkan tentang soal retrieval practice baru-baru ini. Tapi pada hari ini, saya bertanya beberapa soalan yang di luar daripada akademik pembelajaran tu. Saya tanya siapa yang datang sekolah, siapa yang tak datang sekolah. Malah saya juga sembang dengan anak tadi, tanya bekalan makanan tadi okey ke tak okey, dan dia akan bagi feedback lah. Dia kata macam sausage pada hari ni lebih masin daripada biasa. Dan saya jawab, beritahu dia saya tak tambah garam. Tapi biasanya sausage ni saya akan masukkan bersama dengan omelette. Tapi kali ni saya asingkan. Jadi kemasinan sausage tu tidak diserap oleh telur. Tapi saya juga tanya pada anak saya, kawan-kawan yang duduk semeja dengan dia, mereka ni ada 4 orang satu meja yang disebut sebagai kluster, SOP dalam COVID-19 ni. Jadi saya tanyalah kawan-kawan ni, B makan apa, F bawa apa kat sekolah, kemudian R bawa apa kat sekolah. Dan anak saya fikirlah, dan dia kata tak tahulah, dia pun macam tak cam sangat. Dia dapat sebut 1-2 dan dia tanya saya kenapa saya tanya soalan macam tu. Jadi saya beritahu kepada anak saya bahawa bila saya tanya siapa datang sekolah, siapa tak datang sekolah, apa yang kawan-kawan bawa sebagai bekal, saya tanya tu bukanlah macam menyebuk ke ataupun saja-saja tanya. Tapi sebenarnya ia adalah merupakan latihan yang saya berikan secara natural kepada anak ni supaya mereka lebih peka dengan persekitaran mereka. Ini adalah kerana anak bongsu kami ni adalah merupakan anak yang paling awal umurnya mendapat handphone sendiri jika dibandingkan dengan abang dan kakak dia. Jadi bila dia menggunakan handphone awal ni, ada banyak juga kesan sampingan yang saya tak berkenan, tapi macam kami kena uruskan lah benda tu. Ini semua berlaku kerana semasa kami berada di Finland, saya perlu mengendalikan 4 orang anak ni seorang-seorang. Jadi setiap seorang ada handphone tu. Tujuan utama asalnya adalah lebih kepada untuk keselamatan, supaya mereka boleh menghubungi saya pada bila-bila masa ketika saya berada di kampus, mereka berada di rumah, dan juga dalam perjalanan pergi sekolah, balik sekolah jalan kaki sendiri tu kan. Tapi banyaklah kesan sampingan dia. Antaranya ialah bila mereka banyak meluangkan masa dengan telefon ni, mereka kurang peka dengan sekeliling mereka. Dan bila mereka tak beri perhatian, mereka tak rasa benda-benda yang berlaku di keliling mereka tu sebagai satu benda yang signifikan, maka mata mereka tidak akan nampak walaupun benda tu ada kat depan mata. Jadi saya tanamkan soalan-soalan tu dalam kepala mereka supaya mereka lebih aware dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Itu adalah sebahagian daripada latihan-latihan kecil yang saya lakukan supaya kita boleh tolong anak kita dan generasi mereka ni agar mempunyai kesedaran, consciousness dengan sekeliling mereka. Tak adalah nanti timbul masalah ada sampah dekat lantai, tak ada orang kutip, ada pinggan kotor, cawan kotor dekat ruang tamu tak dibawa ke dapur, dan macam-macam lagi yang menjadi bebelan mak bapak selama ini kan. Jadi itu adalah di antara beberapa perkara. Namun dalam perbualan tadi juga, anak saya ada kongsikan cerita bahawa dia semasa waktu break, mereka ada 2 waktu break, satu waktu pendek, satu waktu panjang sedikit. Dan masa break yang panjang sedikit tu, biasanya mereka akan main sedikit dekat luar.
Dan tadi kata anak saya, mereka telah mencipta satu permainan baru yang mereka panggil sebagai fruitcake. Masih ada nama lagi. Jadi saya tanyalah apa bendanya. Jadi dia pun terangkan fruitcake ni maksudnya main macam ni tapi mereka modify sedikit dan mereka buat peraturan baru. Mungkin benda ni benda yang terlalu biasa dan simple bagi kita, tapi sebenarnya dalam zaman di mana budak-budak habis tumpuan dan masa mereka dengan handphone, telefon ini, yang banyak terkorban di dalam perkembangan mereka di zaman budak-budak ni adalah imajinasi, kreativiti, kerana otak mereka sudah biasa berperanan dan berfungsi sebagai consumer. Mereka cuma guna apa yang dah disediakan untuk mereka. Tak macam kita kecil-kecil dulu yang kalau orang kata ada daun pokok nangka, kita jadikan duit, kerang kita jadikan duit shilling dan macam-macam lagi kan. So semua tu adalah merupakan imajinasi. Jadi bila anak saya cerita yang mereka cipta permainan baru, mereka buat peraturan baru, mereka berikan nama, saya ucapkan tahniah kepada dia dan nampakkan kepada dia bahawa it was something valuable yang telah dia lakukan dan keep doing it. So ini adalah sebahagian daripada perkara yang terjadi pada hari ini. Mesej utamanya ialah kita sebagai ibu bapa, walaupun penat, walaupun letih ke dengan pekerjaan, ringan-ringankanlah mulut untuk initiate berlakunya perbualan dengan anak-anak kita dan usahakan supaya perbualan itu ada serba sedikit strategi di dalamnya agar ia tidak menjadi perbualan kosong dan rutin semata-mata, tetapi ada sesuatu yang dapat dihasilkan daripadanya, insya-Allah. So hingga bertemu di dalam siaran podcast kita yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.